Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita berada di Nizra Building dekat Sungai Penchala. Saya bawa Volvo XC40 dan tengah charge lah. Sini Nizra bagi 60 kilowatt dan kat sini cuma kena datang bagi tahu scan dekat situ QR code, bagi maklumat kita kereta apa, nanti dia akan bagi kita charge lah. Guard dia akan tembak dia punya RFID dia dan kita boleh charge. Jadi hari ini saya nak cerita tentang pengalaman saya memandu XC40 ni. Pada hari Sabtu iaitu semalam, kita mandu 957 km daripada Kuala Lumpur pergi ke Changlun dan balik ke Kuala Lumpur. Jadi itu satu perjalanan yang agak jauh juga dan kita telah terpaksa mengecharge kereta ni beberapa kali lah. Jadi saya nak cerita pengalaman tu lah. Untuk permulaan perjalanan, ini dia punya charging route tu ataupun charging planning tu, kawan saya Zuril daripada My EV Owners Club, dia sekretari ataupun setiausaha My EV Owners Club, dia tolong rancangkan untuk saya lah kat mana nak charging semua. Dia kata berhenti mula dengan 100%, lepas tu berhenti charge di Bukit Gantang. Dia kata Bukit Gantang estimated ada 29%. Lepas tu dia kata pergi ke Alostar, charge di LBI sampai 80%, pergi Changlun, balik singgah LBI lagi sekali, Bukit Gantang dan balik ke Kuala Lumpur lah. So maksudnya dalam perancangan dia memerlukan 4 kali berhenti charging. So okey, kita start 100% daripada Kuala Lumpur sampai di Bukit Gantang kita ada 32%. Maksudnya 3% lebih daripada yang dijangkakan lah. Kita memandu kelajuan tak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Maksudnya saya set dan menggunakan adaptive cruise control pada 119 km sejam. So dapat better than expected performance lah dari segi energy consumption. Sampai di Bukit Gantang, dia ada 50 kW punya charger kat Caltex tu. So kita tap bayar dengan Jom Charge. Charging dah start, kita pergi sarapan lah. So, mula awal pagi, pukul 7.30 kita mula dari sini. So dalam pukul 9.30 tu kita sampai sana, pergi breakfast semua. Lepas setengah jam macam tu kita pergi balik. Dan tengok-tengok hanya dapat 30% lebih saja. Dan bila kita tengok, kita perasan charger tu walaupun dia janji 50 kW, dia bagi hanya 45 kW. So saya ingatkan memang macam tu normal. So saya tak pernah charge dekat tempat-tempat tu. Selama ni bila kita charge di Vision Motorsport, sempat dia janji 40, dapat 40. So ini saya tak tahulah, mungkin ada sebab-sebab tertentu ke apa kan. Tapi saya tengok kurang 5 kW daripada yang dijanjikan. Dia tak pernah naik lebih pada 45, 44, 45 maksimum. So kita okey, tak apalah. So bila dah tengok tu, kita dah dalam 63%. 63% kita tembak buku dalam map. Sekat kereta ni dia akan tunjuk, bila letak map, kita bagi distance, dia akan kirakan berapa baki bateri yang tinggal. So dia kata baki bateri yang tinggal kalau pergi sampai ke Alostar dalam 9%. Ni saya punya pengalaman pertama bawa kereta ni, jadi saya tak berani lah. 9% nampak macam rendah kan. Kerana kalau bawa kereta tu lampu minyak dah menyala lah. So saya tak jadilah, tak berani. So saya cakap kat kawan saya, apa kata kita berhenti di Juru dekat Abadi Motors, kita charge sikit lagi. So dia pun kata okey lah, dia pun kali pertama bawa. Saya kata okey lah, kita berhenti start, kita tunggu charge sekejap dalam 20 minit, bagi naik sampai, by the time kita sampai dekat Abadi Motors tu kita ada dalam 50 lah. So kita charge bagi jadi sampai dekat tak sampai 30, 40 lebih kot, saya pun tak ingat lah. Tapi kayaknya nak bagi tambah sikit lah, tambah dalam 5 ke 10% ke. Dah charge, pergi ambil sampai ke Alostar, selesa ada dalam dekat 20%. Jadi bila kita charge kat Abadi Motors tu, kita dapati dia janji 30, kita dapat 30. In fact kita dapat lebih sikit, 30.5 ke 30.2 macam tu lah. So masa tu saya dah rasa, kenapa tadi dekat Caltex tu dia tak bagi penuh? Kenapa dia janji dengan saya 50, dia bagi hanya 45? Nah, saya rasa macam tak best sikit sebab di Caltex kita berbayar. Ini semua tempat free. You bayar RM1.20, kata 50, kita expect dapat macam tu lah. Dapat merasa lah maksimum 50 tu, kita faham. Bila bateri tu dah nak penuh, dia akan turun, taper off. Tapi kita nak dapat, janji 50, kita nak dapat 50. Kalau tak dapat, that means kita rugi di situ. 5 kW tadi tu yang janjikan kita dapat. So sekali dekat Abadi Motors dapat penuh 30 lebih. Lepas tu bila kita pergi pula dekat LBI di Alostar, dia janji 60, dia punya mesin tu dapat 61 paling tinggi. Hampir lah 60 point berapa ke, 61 tak silap saya paling tinggi. So di situ saya rasa macam
dah lah you punya charger 50, memerlukan kita tunggu lama, sampai mungkin 1 jam nak dapat, I don't know, 80%, which is what happened bila on the way back lah. Masa berjalan balik tu, saya kena berhenti Caltex southbound pula Bukit Gantang, nak dapat 80% daripada situ. Kita cuma ada dalam 20 lebih kat situ. So kita nak dapat 80% tu, masa tunggu 1 jam. Saya tak marah yang kena tunggu 1 jam tu, sebab memang dia punya charger dia 50 kW. Tetapi kenapa dia tak bagi 50 kW? Kenapa dia hanya bagi 45 kW? Nah, itu yang menjadi persoalan kepada saya lah. Dan pengalaman ini menunjukkan pada saya lah, membuktikan kepada saya bahawa charger tepi highway memang perlu ada sekurang-kurangnya 100 kW. Dan yang kedua, charger tepi highway memang kena charge cukup masa. Pasal you tak nak orang duduk lama-lama, kan? So you kena bagi charger yang paling laju sekali, dan kemudian bagi had limit masa. Maksudnya untuk setengah jam pertama kita bagi base price. Bila setengah jam kedua dia dah naik, dah mula naik dah, harga dia dah ramp up dah. Kalau kita tunggu lagi lepas sejam, memang masa tu dah kita kena buat bagi sampai tak berbaloi dia nak tunggu, kecuali sangat-sangat memerlukan. Dia tunggu jugalah, nak buat macam mana pasal dia terpaksa, kan? Tapi jarang lah. Maksudnya kalau kata kita ada charger di Simpang Kulai, di Tapah, di Bukit Gantang, kemudian mungkin di Gurun, kan? Maksudnya kita tak perlu charge lebih pada 80% kat mana-mana pun, kan? 80% tu kalau daripada Bukit Gantang memang boleh sampai Alostar dan sampai Changlun pun boleh sebenarnya. Cuma kita tak berani. Sebab apa saya kata boleh? Masa balik tu daripada Bukit Gantang tu, kita tembak alamat di Kuala Lumpur. Dia kata mula-mula ada 9% bateri akan ada bila kita sampai. Jadi bila kita turun balik tu, kita bawa dalam 100 hingga 110. Bawa manual dan juga campuran lah dengan adaptive cruise control. Bila kita sampai di Kuala Lumpur, kita sebenarnya ada 16%. Penambahan yang agak banyak jugalah, daripada 9 pergi ke 16% kan. So membuktikan bahawa yang dia bagi cadangan awal tu sebenarnya adalah konservatif, dan kalau kita bawa relax sikit sebenarnya kita boleh sampai. So that means sekarang saya dah yakin lah, kalau saya tengok ada lagi 9%, 10%, saya boleh jalan. Saya tak faham macam mana nak buat lah. Kita bawa dia relax sikit, kita akan sampai ke sana. Dan relax tu bukannya kena 60-70 km, 100-110. So dekat dengan highway speed limit. Bila kita guna cruise control, kita okey. So itu pengalaman pertama saya bawa jauh jarak dekat 1000 km. Dan apa saya rasakan lah secara spontan yang diperlukan untuk kita jadikan EV acceptance ni lebih mudah. Okay, sampai situ je video kita ni. Tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan, dan juga tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mana video terbaru. Mana Malaysia, mana Berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.